So korang kena study satu benda. Bila benda ni di tax 10% kepada device, 40 sen setiap per ml untuk liquid. Aku tak nak cakap lagi pasal 0mg ke bernikotin ke tak lagi. Aku cerita pasal numbers tag tu dulu, sebab kita serang pasal tag. Benda tu masih lagi subjektif dan benda tu masih boleh berubah anytime. Maksud nak berubah sebab sekarang ini adalah pembentangan belanjawan. Kalau orang yang faham pasal account, so bila dibentangkan di belanjawan 2021 bahawa bermula Januari 2021 vape akan ditakskan, ini bermaksud dalam tempoh 2021 tahun depan vape akan diregulasi regulate lah. Bila bermula Januari, official tak tahu lagi, sebab kita tak tahu berapa lama masa perlu diambil untuk menyiapkan mekanisme tax ni. Berapa lama perlu diambil oleh kementerian-kementerian. Ada banyak kementerian yang akan terlibat untuk menggubal akta. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin juga setahun. So kalau pada orang yang faham pada tax, bila kerajaan perlu umum awal sebagai projection ataupun belanjawan bajet untuk 2021 bahawa vape akan dicukaikan, kena umum sekarang. Kalau dia tak umum sekarang, tunggu buat regulation apa semua dulu, dan dia buat nanti, dia akan jadi panjang cerita sebab benda tak ada dalam belanjawan. Dia kena proses dia panjang. Bila nak regulate nanti, kena masuk kabinet, bentang, keluar global, pergi agung, dapat kelulusan apa semua, buka account semua balik apa semua. So sekarang ni dia dah umum awal, maknanya bila masuk Januari 2021, taxation untuk vape ni, untuk cukai barangan vape dan juga liquid ni dah ada pun dalam Kementerian Kewangan. So file tu dah ready, tunggu bila nak jalan. So benda tu jadi shortcut, jadi pendek. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Yang vape, peranti vape, e-cigarette dan juga liquid akan dicukaikan bermula Januari 2021. So kepada yang blur tak tahu maksud dia apa, maksud dia macam semua orang, rasanya semua orang tahu lah, bila dicukaikan bermakna vape akan diregulationkan di Malaysia lah. So Muhammad Fahmi mana tu nak pergi opih lah. So thank you very much kepada semua yang tim-tim, especially geng-geng Amerika yang banyak sangat-sangat, yang memang obviously kita boleh nampak sampai berbulan-bulan, hari-hari berada di parlimen dulu, melobi, memberi maklumat, bagi info, bagi ini kepada semua YB, kepada adun-adun, wakil-wakil rakyat, wakil-wakil kerajaan, menteri-menteri, untuk supaya dia orang boleh terbuka minda mindset dia orang berkenaan dengan vape industry dekat Malaysia. Sehinggalah 2 hari lepas semuanya berhasil apabila vape diumumkan di dalam belanjawan 2021 akan dicukaikan bermula 21 Januari 2021 tahun depan lah. Okay. So bila cukai bermaksud macam aku cakap tadi, once vape mula dicukaikan, maka akan bermulalah regulation. Sebab tanpa regulation, tanpa akta ataupun undang-undang spesifik for vape, tak mungkin
kita boleh dicukaikan. So ramai pula yang bertanya, apa ATA pun tak ada lagi, apa benda pun tak ada lagi, undang-undang pun tak ada lagi, macam mana mereka nak cukai? Betul aku cakap, relax bro, sebab diumumkan nak start cukai bermula Januari 2021. Muhammad Fahmi dan Kongsi, thank you very much brother. So kita ada lebih kurang sebulan setengah lagi. Ini adalah satu gerakan, pada aku adalah memang agak orang panggil apa, terbalik. Kebanyakannya dulu benda-benda lain, ada regulation, ada undang-undang apa semua, akta semua dah keluar, apa semua dah diwartakan apa semua, barulah dikeluarkan untuk percukaian. Tapi untuk kita punya kes, disebabkan kerana untuk membuat satu akta, especially untuk vape, dia bukan terlibat dengan satu kementerian, terlibat dengan banyak kementerian, KKN, KPDN, KK, HCP, Immigration dan lain-lain yang terlibat sama lah. So benda ni nak panggil semua menteri-menteri ni duduk satu meja, duduk untuk create satu akta khas untuk vape, semata-mata untuk keluarkan satu akta untuk vape, mengambil masa yang agak susah lah sebenarnya. Perlu satu gerakan yang cukup kuat untuk panggil semua menteri daripada banyak kementerian-kementerian yang duduk sekali dan create data vape. Jadi apa yang aku nampak, apa yang tim-tim kita punya wakil-wakil kita buat adalah we go for above, atas. Dia orang pergi atas daripada step tu, which is approach terus kepada, offer terus kepada government Malaysia, offer terus kepada MOF lah sana. Kami bersedia untuk di-tax, bersedia untuk cukai lah. Kami bersedia membantu kerajaan Malaysia dengan mencukaikan vape di Malaysia. So benda ni macam backward, terbalik. Cukai dulu. So bila dalam belanjawan dah dikeluarkan bahawa vape akan dicukaikan, so akan keluar isu mana dia akta, mana dia undang-undang, kat mana yang patut dicukaikan, apa yang patut dicukaikan, benda apa yang patut cukaikan, dekat mana boleh jual, kat mana tak boleh jual, siapa yang kena cukai. So semua tu tak ada lagi. So secara automatik dia macam wahyu daripada atas ke bawah. So MOF kata kita perlukan duit, kita akan cukaikan vape. Jadi kementerian-kementerian yang terlibat secara langsung dengan tak langsung dengan vape ni harus keluarkan, buat duduk stable, duduk sekali, keluarkan akta. Jadi perlulah mereka jangan rela tak rela. Macam semalam aku tengok Tan Sri Dr. Noor punya pasal hari daily punya update pasal COVID pun, sampai orang pergi tanya dekat time tu berkenaan dengan vape punya akta lah apa semua, which is pada aku pelik lah. Tapi it's a good, maknanya orang bukan kita saja seronok, ramai orang yang jadi tanda tanya. Dan vape ni memang satu topik hangat dekat Malaysia ni. So Dr. Noor pun cakap, kata memang dia pun sebut semalam, akta kawalan vape dan juga X semua tu akan dibentangkan secepat mungkin. Maknanya nak tak nak mereka kena buat. So dalam arti kata lain, sekarang ni kita sedang menuju ke arah regulation yang boleh dikatakan 90% confirm. Bulan 1 3 botol, 2021 1 bulan 1 botol. So itulah maksud bila belanjawan keluar bagi tahu kata vape akan dicukaikan. So secara tak langsung on kita punya side, it's a very good news bila vape akan dicukaikan. Bermakna nak tak nak kementerian-kementerian yang terlibat tak terlibat secara langsung tak langsung terpaksa duduk satu meja, come up with akta kepada vape, supaya baru bila dah ada akta diwartakan, barulah boleh dicukaikan. So it's a good news. Bila diwartakan ataupun dikeluarkan akta, ini bukan bermaksud kita akan lepas tangan biar dia orang suka hati buat akta. Sebab benda tu kadang-kadang boleh ada risiko dia, which is
tidak menepati kita punya business punya flow ataupun kita punya nature of business, nature of industry kita. Benda ni ada tim yang memang daripada wakil vape kita, sebab mereka ni lah yang buatkan sampai jadi kita punya vape dicukaikan dan diumumkan dalam belanjawan hari tu. Dan diorang ni lah juga yang sedang bekerjasama dengan semua kementerian-kementerian dan juga government, termasuk majlis MOF, Financial Kementerian Kewangan, yang akan memberi maklumat dan juga memberi input bagaimana mekanisme ataupun mekanisme sistem percukaian dan juga akta yang akan digubal nanti. So bukan kita lepas tangan dan biarkan KKM buat, KK buat sendiri-sendiri. Kita akan, memang tim kita akan bagi input kepada semua kementerian-kementerian ni supaya akta yang dikeluarkan tu, aku tak tahu apa akan jadi pada akta ni. Adakah 100% akan memihak kepada kita ataupun 50% win-win situation, Wallahualam. So hopefully semua orang harap berdoa supaya perjalanan pembinaan penggubalan akta kita ni berjalan dengan baik dan memihak banyak kepada kita. Maknanya nak berniaga senang, nak keluarkan produk senang, nak berusaha senang, apa semua tu semua senang. So hopefully benda-benda tu kita, sebab banyak benda boleh berlaku lagi dalam, sebab risiko bila kita jump naik terus ke MOF ni adalah macam ni lah. Akta yang terpaksa dibuat ni akan cepat-cepat. Adakah benda tu akan keluar separuh dulu semata-mata untuk biar kita boleh kena cukai, benda-benda lain belum lagi. So benda tu akan jadi agak risiko. So hopefully aku yakin kepada tim yang menggerakkan ke arah regulation ni akan berusaha sebaik mungkin diorang untuk bagi keselesaan kepada semua orang, daripada pembuatan, kilang, distributor, ejen, kedai, retailer, sampailah ke pengguna, supaya akta yang digubalkan ni boleh diterima pakai kepada semua lapisan ni. So bercakap pasal, so apa yang aku boleh katakan kat sini, kita sebagai pengguna, ada retailer kat dalam ni, distributor ke, brewer ke, semua yang ada kat sini, tak perlu untuk kita panik. Yang tu yang aku nak cakap, tak perlu untuk panik. Tak payah nak kata ui kena tax semua, sebab salah satu jalan kita nak regulate dekat Malaysia ni memang kena tax, tak ada jalan lain. Okay, memang akan kena tax. Kita tunggu buat akta dulu pun nanti ke depan akan kena tax. Kita tax dulu kemudian baru buat akta pun tetap kena tax. Memang akan dicukaikan. Cuma cukai seperti info aku dah ada tanya, info yang aku dapat apa semua, 10% kepada device, 40 sen per mililiter. Itu bukan info ataupun bukan cadangan daripada mana-mana pihak daripada side kita. Tak ada pun side kita ataupun tim mereka ke siapa-siapa yang berbincang dengan government yang membolehkan kita diumum di dalam belanjawan 2021 ni mensyorkan minta 40 sen satu per mililiter ke 10%. Itu adalah daripada government sendiri. So korang kena study satu benda, bila benda ni di tax 10% kepada device, 40 sen setiap per ml untuk liquid. Aku tak nak cakap lagi pasal 0mg ke bernikotin ke tak lagi. Aku cerita pasal numbers tax tu dulu, sebab kita serang pasal tax. Benda tu masih lagi subjektif dan benda tu masih boleh berubah anytime. Maksud aku berubah sebab sekarang ini adalah pembentangan belanjawan. Kalau orang yang faham pasal account, so bila dibentangkan di belanjawan 2021 bahawa bermula Januari 2021 vape akan ditaxkan, ini bermaksud dalam tempoh 2021 tahun depan
vape akan diregulasi, regulate lah. Bila bermula Januari, official tak tahu lagi, sebab kita tak tahu berapa lama masa perlu diambil untuk menyiapkan mekanisme tax ni. Berapa lama perlu diambil oleh kementerian-kementerian. Ada banyak kementerian yang akan terlibat untuk menggubal akta. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin juga setahun. So kalau pada orang yang faham pada teks, bila kerajaan perlu umum awal sebagai projection ataupun belanjawan bajet untuk 2021 bahawa vape akan dicukaikan, kena umum sekarang. Kalau dia tak umum sekarang, tunggu buat regulation apa semua dulu, dan dia buat nanti, dia akan jadi panjang cerita sebab benda tak dalam belanjawan. Dia kena proses dia panjang. Bila nak regulate nanti, kena masuk kabinet, bentang, keluar global, bagi agung, dapat kelulusan apa semua, buka account semua balik apa semua. So sekarang ni dia dah umum awal, maknanya bila masuk Januari 2021, taxation untuk vape ni, untuk cukai barangan vape dan juga liquid ni dah ada pun dalam Kementerian Kewangan. So file tu dah ready, tunggu bila nak jalan. So benda tu jadi shortcut, jadi pendek. Mantap. Sebab tu dia kena umum sekarang. Sebab tu walaupun tak ada akta lagi, tak ada apa semua, dia kena umum sekarang. So maknanya benda tu bila pada tahun 2021 tu dia start cukai, tak kisah, as long, sebab kalau dia kata okey, bermula Jun baru berkuat kuasa dicukaikan, setelah akta dah siap, bila mekanisme macam mana nak tax, berapa final punya tax, 10% ke 5% ke 3% ke 40 sen ke 4 sen ke 20 sen ke 10 sen ke, setelah perjalanan perbincangan tu selesai, dia tunggu boleh jalan. Sebab memang daripada awal dalam belanjawan dah disebut, itu motif dia perlu diumum dalam belanjawan. So pada aku 40 sen per ml ke 10% untuk device kan, pada aku itu nombor 2. Sebab orang-orang yang mohon, yang berusaha untuk supaya government sanggup untuk umum dalam belanjawan ni, dia orang tahu apa yang dia nak buat. So pada aku, kalau pendapat aku sendiri, memang janggut cecak. Ini highlight lah, satu-satu highlight. So pada aku, apa yang dia orang buat, dia orang tahu. So kita yang dekat bawah ni, pada aku sendiri support je. Janji regulate dulu. Berapa 10%, 40 sen ke 4 sen ke 10 sen ke 20 sen ke, itu kita leave it tu kepada orang yang lebih pakar untuk berbincang dengan government apakah number yang paling sesuai untuk kita punya industri. Ya. So tak perlu nak panik. Dan bila di tax kan, orang kena faham juga, tax ni bukan, kita masih lagi sistem SST, dewan level saja. Maknanya pengeluar, pengimport saja yang akan dikenakan tax. Maksudnya kalau orang token-token yang duk bawa masuk barang, duk import device, bawa masuk Malaysia, apa semua tu, so kalau ikut number sekarang 10% lah. Kalau kata cost dia satu kontainer tu 1 juta, dia kena bayar lah 10% daripada 1 juta, 100,000 kepada kerajaan Malaysia sebagai duty excise import barangan-barangan vape ke masuk Malaysia. So 100,000 tu dia bagi dalam satu kontainer tu berapa ratus ribu device ada kat dalam tu, bagi tolak kos kan. Kalau dulu, sekarang satu device contohnya kalau RM50, 100,000 bagi dengan RM100,000 yang dibayar, ada 100,000 device, so jadilah RM51 kos dia. So naik RM1 je pun satu device, agak dia tax yang dikenakan. So dia dapat RM50, RM51 setelah bayar tax, tolak kepada beberapa rumah. Kemungkinan besar harga device tak naik pun jual bila sampai kepada reseller, dan tak naik pun bila sampai kepada pengguna. So kena faham konsep tax tu juga. Walaupun pemerintah juga dah berubat dah video ni, aku bukan berubat lah, aku pergi highlight. Duduk beri-beri kat rumah pun ambil
cat putih kualat satu-satu. So faham tax tu kan. Sama juga dengan liquid. Yang akan dikenakan tax adalah brewer ataupun kilang. So mekanisme macam mana wallahualam macam mana jalan. Tapi kalau yang mana faham macam mana Indonesia punya taxation, dia adalah satu mekanisme yang pada aku cukup cantik ya, bagi apa yang Indon buat. Di mana dia takkan ada flooding liquid dekat market. Dan satu keselarasan harga dekat market. Dan buang-buang harga ni memang tak ada lah. Memang takkan wujud lagi lah. Termasuklah yang jual dekat dalam online-online apa semua tu, sebab barangan bertax. So kalau kata ada orang buat liquid jual dekat dalam Shopee tak ada tax punya stiker dekat dia punya liquid, so Shopee takkan benarkan. So akta yang digubalkan akan tim yang akan berbincang dengan government. Yang aku nampak sekarang tak mungkin dia orang akan releasekan device ataupun liquid especially dijual kat mana-mana saja. Sebab itu ada sebab kita ada benda yang kita create daripada awal. Konsep kedai-kedai vape ni dah ada. Apa yang kita propose lebih menguntungkan kepada government. Maksud aku adalah, okay, kita benarkan kita rela di tax. Tolonglah government tax kami, cukaikanlah kami supaya kami boleh regulate. Kalau government buat akta yang membuatkan di liquid ataupun device boleh dijual di mana-mana, pasar raya ke supermarket ke 7E ke KK-Mart apa semua, dia orang akan rugi dekat mana tau? Rugi dekat lesen PBT apabila lesen-lesen kedai-kedai vape dibenarkan nanti. Ada beberapa ribu kedai vape sekarang dekat Malaysia, dan income government akan lebih banyak bila dia buat secara sekarang ni. So sekarang ni kita dah, dari dulu pun kita dah bagi tahu, kalau PBT benarkan lesen kedai vape di-apply, berapa banyak kedai vape akan apply. Sebab lesen bukan hanya lesen perniagaan saja. Nak papan tanda ada lesen dia, signboard ada lesen dia, kedai ada lesen. So itu adalah satu income direct kepada kerajaan tempatan. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. So itu yang tim-tim ni, aku percaya tim-tim ni akan perform benda-benda macam tu. So aku tak rasa tak perlu risau untuk liquid yang akan nanti boleh jual dekat 7E ke dekat mana. Dan dia akan jadi satu akta yang lebih terkawal, yang lebih efisien daripada akta hukum ataupun akta tembakau yang tak boleh nak ubah dah. Sebab benda ni dah diguna pakai dah berkurun-kurun beratus-ratus tahun dah, berpuluh-puluh tahun dah. So akta baru ni akan lebih bagi efektif income kepada government. Mantap. So sebab tu pentingnya regulation, pentingnya akta, pentingnya undang-undang. So bila dah ada undang-undang, hanya kedai vape sahaja boleh jual barangan vape. Dia akan keluar macam tu. Maknanya dan ada pula di bawah atas kedai vape perlu mematuhi apa? Hanya perlu menjual barangan device yang ada stiker cukai, liquid yang hanya ada stiker cukai, contoh-contohnya. So bila come tu pada 0mg ataupun nikotin, bernikotin, benda tu masih boleh masih subjektif. Maknanya itu aku rasa aku leave it kepada orang yang pakar berbincang dengan government nanti untuk memohon. Dan aku percaya macam Dr. Noor pun ada cakap semalam, akta vape di bawah akta tembakau perlu digubal, something like that, macam tu lah. Sebab kalau disebut nak gubal vape di bawah akta tembakau, berpandukan akta tembakau, pada aku bernikotin. Sebab hanya tembakau yang ada nikotin. Kalau barangan yang tak ada nikotin, dia tak duduk di bawah akta tembakau, dia tak akan duduk di bawah regulation bawah akta tembakau. Sebab tembakau perlu ada nikotin baru dia duduk bawah tembakau. Kalau kata vape 0mg, dia tak duduk bawah akta tembakau dah, dia kira atau akta lain lah, barangan lain lah. Tak
mustahil untuk jadi akan ada lambakan kedai vape pada semua daerah. Ya betul. Itu pada aku adalah satu persaingan sihat. Sekarang ni tak semua orang berani buka kedai vape sebab takut kena rush, takut kena apa semua. So dan kedai vape pula sekarang ni ada yang pada aku bagus, memang membantu naikkan nama industri vape. Maknanya dia jual barang pun yang elok, yang follow, bukan follow lah maksud aku, price yang standard yang dia pakai. So sekarang lepas ni semua kedai vape akan standard harga. Dah tak ada lagi aku suka pergi kedai ni sebab kedai ni lebih murah, aku suka pergi kedai ni sebab kedai ni dia liquid dia jual murah, like buang harga lah apa semua. So kedai, ada yang kedai yang follow jual elok-elok punya harga, dah mula bengang dengan kedai yang buat macam tu. So lepas ni akan banyak kedai vape dibuka. Pada aku tak juga, sebab game plan dia dah lain. Sebab perniagaan tu akan lebih, orang kata apa, lebih berdaya saing. So kalau kau tak masuk nak berniaga, nak kena follow harga, nak kena follow pricing, nak kena bayar cukai, nak kena bayar tax, nak kena bayar LHDN, company nak kena ada. Kedai-kedai vape jalanan dengan Rana tak dapat lagi nak jual barang-barang vape. Betul. So bila Atta dah keluar, tak ada lagi lah korang akan jumpa kedai orang-orang yang jual tenggek-tenggek, yang pasar malam, uptown, semua tu akan tak ada lah. So ada baik dia, ada buruk dia. Kepada peniaga-peniaga kecil ni akan rasa macam, oh ini membunuh perniagaan aku. Tetapi perlu pandang juga orang yang sanggup menolong industri, buka kedai cantik-cantik, elok-elok, bagi pekerjaan yang sesuai kepada pekerja-pekerja, bantu penduduk-penduduk tempatan sekeliling dia, bagi pekerjaan, semua pendapatan kepada budak-budak. Tak ada SPM, tak ada SRP, tak ada diploma, dapat gaji RM1,800, RM2,000 kerja dengan kedai vape. So benda tu akan dah back balik kepada kedai-kedai vape, keuntungan kepada kedai vape. Itu kelebihan dia. So bila ada Atta, kita perlu terima sebab kita nak regulate. Bila nak regulate, yang teruk kena rush, kena pergi serang, kena rampas barang, kedai uptown, kedai tepi-tepi jalan, tenggek-tenggek semua ni tak kena. So cost tak ada. So yang menanggung risiko berniaga ni sebenarnya kedai vape. So bila regulation dikeluarkan, Atta dikeluarkan, memang pada aku layaknya kepada kedai vape untuk dapat kelebihan lah. Sebab dia orang yang menanggung sebelum ni, nak berniaga tutup, dengar bunyi ras kena tutup berniaga, tak tutup pintu apa semua, yang tepi jalan buka juga, dia tetap boleh jalan. So sekarang ni kat situ lah dia. So pada aku, untuk pengguna-pengguna dekat luar sana yang sedang yang ni, tolong share, tolong bagi tahu supaya ramai orang lebih tengok, lebih tahu. Kepada pengguna-pengguna aku nak bagi tahu, tak perlu risau, tak perlu panik. Bila vape dicukaikan, kemungkinan besar pada aku akan ada sedikit kenaikan harga pada liquid. Benda ni boleh di standardizekan, boleh di minimizekan. Sebab kemungkinan besar sekarang ni game plan ni akan bertukar. Mungkin government akan cuma benarkan 10 ml saja, mungkin 30 ml saja, mungkin 20 ml saja. So itu tak tahu, dalam Atta nanti mekanisme dia akan dikeluarkan nanti. So kita hope for the best supaya benda ni tak membebankan mana-mana pihak. Sebab pada aku, yang tax yang akan dikenakan tu, dia akan bersifat overall. Kalau macam yang aku faham masa Indonesia punya taxation, stiker tax untuk liquid hanya boleh di-purchase pada awal tahun. Dan dia bukan jenis beli jenis macam, oh aku nak beli 10 lah keping untuk ni, satu contoh lah, kalau kita pakai 40 sen per ml sekarang ni yang seperti yang dibagi tahu. So kalau kata 10 ml jadi RM4 lah tax dia. So aku beli 10 lah, bayar RM40 dapat 10. Tak, aku tak rasa macam tu. Sebab kalau dekat Indonesia dia ada minimum purchase untuk tax. Contoh dia, kalau untuk 10 ml maknanya RM4 punya stiker tax,
minimum purchase dia contohnya 10,000 pieces ataupun 5,000 pieces ataupun 1,000 pieces. Katakan 1,000 pieces maknanya kena pakai RM4,000. So brewer kena beli RM4,000 in advance. Liquid tak keluar lagi, dah bayar tax dulu siap-siap. Dapat stiker baju liquid 10ml, tampal stiker dan boleh dijual. So cost memang brewer akan kena tanggung sebab dia kena beli liquid, dia kena beli stiker tu. So harga ditanggung oleh pembuat, maknanya kilang ataupun brewer. So cara untuk mainan game ni, kemungkinan brewer akan kurang dia punya profit, distributor akan kurang dia punya profit, dan sampai dekat reseller masih pada harga yang sama, dan pengguna akan dapat harga yang sama. Mungkin boleh jadi macam tu. Brewer kurang profit sikit, distributor kurang profit sikit, reseller kurang profit sikit, tapi harga maintain selaras, tak ada buang harga, semua orang dapat keuntungan yang sama, pengguna akan dapat harga pada harga yang sama, maknanya tak ada kenaikan harga. Kalau naik pun sebab benda ni akan ditanggung oleh semua level. Brewer keluar dulu modal RM4, kos dah jadi harga lain, campur dengan RM4, dia tolak kepada distributor ataupun dia jual kepada reseller, dia makan untung sikit, reseller pun ambil untung sikit, retailer pun kurangkan untung sikit. Jadi harga barang pun naik sikit, bukan naik RM4 seperti yang semua korang duk kelang kabut panik sekarang ni. Oh sekarang liquid harga RM15, lepas ni akan jadi RM19. Liquid harga RM30, sekarang 10ml akan jadi RM34. Tak, mungkin kalau naik pun jadi RM31. Macam aku cakap tadi, contoh untuk device. Sebab bayar tax bukan ikut harga sebiji-sebiji, dia akan satu harga lansam. So contohnya satu kontena turun, dalam tu ada device vape, total cost pembelian satu kontena tu contohnya RM100,000. So pengimport kena bayar 10% daripada RM100,000, which is RM100,000 juga. 10,000 contohnya lah kan. Okay, senang kira. Okay, RM10,000 kita kena bayar tax. So tax untuk satu kontena dia buat turun device tu, dia kena bayar tax 10%, RM10,000 dia bayar kepada government. So dia dapat barang, cost dia sekarang dalam kontena tu katakan ada 10,000 pieces device. So dia bayar tadi RM10,000 untuk tax. Sebelum 10,000 pieces bagi RM10,000, jadi setiap satu barang dia tu kena tax RM1. So kalau device dia contohnya satu device cost dia RM10, dia akan jadi RM11. So benda tu takkan impact banyak kepada pengguna, dan juga mungkin kepada distributor dan juga reseller. So harga pada device pada aku dia takkan lari, kemungkinan besar tak ada kenaikan harga pun. Kami pekedai mungkin harga dapat diselaraskan banyak persaingan pada kami, tak ada masalah kalau harga salah. Betul yang aku cakap tadi, kedai bila kena tax, harga akan jadi standard. Orang tak boleh nak buang harga, sebab buang harga dia rugi. So sebab margin dah, bila ada tax ni, kelebihan dia adalah keuntungan dah ditetapkan. Kilang keluar dia perlu untung untuk ditolak distributor banyak ni je. Dia tak boleh nak banyak lagi lah, sebab dalam tu dah ada tax. Distributor tolak kepada reseller, banyak ni je untung dia. Reseller tolak kepada pengguna, banyak ni je untung. Jadi semua akan jadi satu harga yang standard. Dan pada aku, bila game macam ni, tak ramai orang akan berani buka kedai. Tak semua orang akan berani main game macam ni. Yang sekarang ni ramai orang berani buka kedai. Dia kata aku boleh pergi ambil barang dekat GM ke dengan harga lagi murah, aku boleh jual lagi murah. Aku confident orang akan datang kedai aku lebih banyak daripada kedai yang dah ada sekarang. Sebab tu ramai orang buka kedai. So sekarang ni bila benda dah dicukaikan, kau nak kena bayar BBT, lesen perniagaan, kena bayar lesen papan tanda, kau kena bayar. So tax hanya pada level pertama, which is pembuat atau penitam. Cuma distribution of tax itu
akan jadi banyak level. Bila banyak level lagi takkan ada impact kepada harga market price. Assalamualaikum idola. Tak ada idolanya aku, biasa je. Bang janggut dah putih dah tu. Nak ikut macam Mr. White hair ke? Mr. White hair kat atas, aku janggut. Aku cakap dia betul lah, aku highlight ni satu-satu. Lama tak keluar, lama tak tak boleh nak melepak pun kan. So ini je lah. So hope korang semua faham. Harap semua pekedai, distributor, brewer jangan panik berkenaan dengan number yang diumumkan, 10% ke 40 sen per ml ke semua, sebab benda tu belum di-finalize sekali. Itu adalah pembentangan belanjawan, projection. So diorang target nak dapat 40 sen. Tapi setelah akta dikeluarkan, kita punya team akan pergi duduk semeja dengan kementerian-kementerian yang mengeluarkan akta. Kita akan bincang harga yang paling sesuai untuk kita bantu kerajaan, untuk kerajaan cukaikan liquid. Dan bila keluar final pun, aku tak rasa Januari kita akan start. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.